Hatta negeri saya daripada negeri Pahang Darul Makmur. Negeri Pahang sendiri duduk bawah takluk Aceh tahun 1618 sampai 1641. Tetapi ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Disebabkan orang Pahang ni hebat sampai sekarang, walaupun Pahang itu bawah takluk Aceh, tapi akhirnya orang Pahang jadi sultan di Aceh. Don't play. Orang Pahang pula jadi raja di Aceh. Siapa putera Pahang yang jadi sultan di Aceh? Namanya Sultan Iskandar Sani Alauddin Mughayyad Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah yang kedua. Dia Sultan Aceh yang ke-13, 1636 sampai 1641. Ayahanda dia nama Sultan Ahmad Shah kedua, ibni Sultan Abdul Qadir Alauddin Shah, Sultan Pahang yang ke-11 tahun 1590. Mungkin tuan-tuan pula heran, macam mana pula orang Pahang jadi Sultan Aceh pula lah? Cawangan Aceh, cawangan Pahang ke? Tak, Sultan Aceh betul. Macam mana boleh jadi Sultan Aceh? Nah, ini hebat orang Pahang, jangan marah, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Pengacara Majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, Menteri Peladangan dan Komoditi, merangkap Ahli Parlimen Kawasan P119 Titiwangsa. Yang saya hormati juga Yang Berusaha Encik Fairuz bin Tan Sri Mat Shah, Kumpulan Pengarah Urusan Safwan Group Holding Berhad. Yang Berusaha Tuan Haji Syahrul bin Abdul Rahim, Pengarah Program Sambutan Maulidur Rasul 2023. Yang diraihkan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Azizi bin Abdul Hamid Al-Hafiz, Pengurusi Pertubuhan Da'i Kuala Lumpur. Yang diraihkan juga Datuk Muhammad bin Abdullah, Yang di-Ketua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan. Tidak lupakan Tuan Muhammad Saiful Hisham bin Abdul Halim, Penolong Pegawai Perpaduan Negeri Parlimen Titiwangsa. Yang dihormati Asisten Komisioner Polis Nur Dilhan bin Yahya, Ketua Polis Daerah Dang Wangi. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, khususnya yang diraihkan seluruh masyarakat Melayu Aceh, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan secara peribadi saya rasa sangat tersanjung dapat menyampaikan syarahan khususnya di hadapan waris-waris keturunan Aceh pada malam ini. Jadi bila berada berhadapan orang-orang Aceh, sudah pasti soalan yang akan ditanyakan, "Pu habar orang Aceh Bandung kalah Pajobu?" Alhamdulillah. InsyaAllah malam ini kita saling bertatap muka, dan saya akan bawa satu tajuk yang tidaklah panjang berkenaan bagaimana nak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian,
Sepanjang sejarah, Nabi kita dulu, dia tak cium tangan orang. Nabi dia tak cium tangan orang. Mak bapak pun Nabi tak cium sebab Nabi yatim piatu. Tetapi, dalam sejarah mencatatkan, walaupun Nabi tak cium tangan orang, ada 3 orang istimewa yang Nabi cium tangannya. 3 orang ini saja. Daripada ratus ribu sahabat Nabi, 3 orang ini saja yang Nabi cium tangannya. Siapa mereka? Pertama sekali adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Dia ni seorang tukang ukir batu, tukang pecah batu. Dia seorang buruh kasar. Satu hari Nabi berjumpa dengan dia, Nabi bersalam dengan dia. Tiba Nabi rasa tangan dia kasar, keras. Nabi tengok kulitnya kehitam-hitaman, melepuh, terpanggang. Sampai berbelang, muka warna lain, leher warna lain, tangan warna lain. Nabi tanya, "Ma hadzal ladzi iktasabat yadaka?" Kenapa tangan kau kasar, wahai Sa'ad? Kata dia, "Adribu bil marwil mishata fa unfiqu ala iyali." Oh, saya ya Rasulullah, saya kerja kuat ya Rasul. Pagi saya kerja lain, tengah hari lain, petang buat job lain, malam rehat. Hujung minggu kerja lain. Saya hari-hari kerja saja ya Rasulullah. Tak ada rehat. Saya kerja kuat, fa unfiqu ala iyali. Saya nak pastikan anak-anak, isteri saya semua makan cukup. Tak jadi merempat, tak mengemis. Nabi ambil tangan dia, Nabi cium. Hadhihi yadun la tamassuhan naru abada. Inilah tangan yang takkan disentuh oleh api neraka, kata Nabi. Itu orang pertama. Orang kedua yang Nabi cium tangannya adalah seorang juga sahabat Nabi. Namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sama juga kesnya. Nabi bersalam dengan dia. Nabi rasa tangannya kasar. Nabi tanya, "Pasal tangan kau begini?" Oh, dia pun cerita yang sama. "Saya bekerja ya Rasulullah, pergi ke sana, pergi kemari." Maka Nabi cium tangannya, Nabi kata, "La tamassahu mannaru abada." Ini dua-dua tangan takkan disentuh oleh api neraka. Sebab itu dulu, orang yang hebat adalah orang yang kuat bekerja. Tanda orang kuat bekerja pada tapak tangannya. Sebab itu anak-anak muda kita sekarang, tangan semua dah lembut-lembut macam perempuan semua tangan. Sebab main telefon, main game. Dah tak ada mencangkul, tak ada pergi menebas, tak ada kerja keras, tak ada. Kalau dulu orang tangan lembut, pergi meminang, takkan diterima pinangannya. Sebab mati anak perempuan kita kalau kahwin orang pemalas macam ni. Lembut sangat tangan. Sebab itu dulu-dulu orang tua-tua, kalau nak pergi meminang, dia ada satu taktik dia buat. Daripada rumah, sebelum pergi ke rumah bakal pak mentua, dia akan genggam nasi terlebih dahulu. Sampai di rumah bakal pak mentua, dia buangkan nasi, baru dia bersalam. Supaya bakal bapak mentua bila bersalam, wow, tangan dia keras betul. Padahal kerak nasi semua. Supaya nak tunjukkan kuat bekerja. Tapi sekarang dah tak ada lagi, pemalas semua. Bangun tengah hari, macam mana nak tanggung anak orang. Manusia ketiga yang Nabi cium tangannya adalah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Anak anda dia sendiri. Nabi terbalik. Kalau kita cium tangan mak bapak kita. Nabi dia cium tangan anak dia. Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisi. Kata Aisyah, Nabi ni kalau Fatimah datang, dia sambut, dia pegang tangan, dia akan cium tangan anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Ulama bahas, kenapa Nabi cium tangan anak dia atau anak perempuan dia? Kerana anak perempuannya Fatimah ini terkenal sebagai orang yang rajin bekerja. Tuan-tuan sekalian, ketiga-tiga orang yang saya sebutkan tadi, tiga-tiganya Nabi cium tangannya apa sebab? Kerana ketiga-tiga orang itu terkenal orang yang sangat rajin bekerja. Maka kita kalau nak dicintai oleh Nabi, selain daripada rajin selawat, pergi masjid, baca Quran, ibadah, umrah, bagai-bagai lagi, jangan tinggalkan bekerja. Bekerja ni Nabi suka. Orang Islam jangan jadi pemalas. Jangan lembik. Hati lemah, fikiran pendek. Pendirian goyah, mudah tergolek. Bekerja lengah, kurang pula selidik.
Jadi orang Islam mesti tahan berhujan mau berpanas, tahan bersusah berpenat lelah, tahan belenjen tak kering kain, tahan berteruk sepepak teluk, tahan bersesudung sepepak tanjung, tahan berbagan sepepak hutan, tahan bertumang berpedak arang, tahan berkain sehelai sepinggang, tahan hidup berkalang leher, tahan mati berkalang tanah. Ini sifat orang Islam. 3 insan ini dimuliakan oleh Nabi kerana mereka rajin bekerja. Sebab itu tuan-tuan, orang bekerja ni Nabi samakan seperti dia berjihad fi sabilillah. Wa man sa'a ala nafsi li yu'iffaha fa fi sabilillah. Siapa yang bekerja kuat mencari nafkah untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka sama dia berjihad fi sabilillah. Sekarang ni ramai orang nak berjihad. Kita nak berjihad, silakan kalau ada arahan dan juga ada perintah dari ulil amri. Tetapi selain daripada berjihad fi sabilillah, berperang, ada lagi amalan-amalan yang Nabi sebut sama pahala macam berjihad. Apakah dia? Satu tadi yang kita sebut, kerja kuat, kerja rajin. Apa lagi amalan yang kalau kita buat sama pahala seperti jihad? Menjaga kebajikan ibu tunggal dan anak yatim. Oh, ini kan jangan tinggalkan. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, as-sa'i ala armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsibu qal wal qal qa'imil ladzi la yuftir wa qasa'imil ladzi la yuftiru. Hadis Bukhari Muslim. Orang yang jaga kebajikan anak yatim, ibu tunggal, sama seperti dia berjihad fi sabilillah. Sebab itu kita di Kuala Lumpur ini ramai ibu tunggal. Kita mesti jaga ibu tunggal. Ada satu laporan saya baca, laporan banci dan perumahan tahun 2020. Ini banci Malaysia tahun 2020. Dosem bagi angka. Sekarang ini ibu tunggal di negara kita di Malaysia ini totalnya ada 910,091 orang. Artinya hampir 1 juta. Ibu tunggal saja hampir 1 juta. Selepas daripada COVID, bertambah lagi ibu tunggal. Sebab perceraian tinggi selepas semasa pandemik dan selepas daripada COVID. Kalau 1 juta ibu tunggal, maknanya ini 8.3% daripada total penduduk negara kita adalah ibu tunggal. Dan di Selangor saja, ibu tunggal ada 44,860 orang. Ibu tunggal. Siapa nak jaga kebajikan mereka? Kitalah kena jaga. Bantu mereka. Anak yatim pun sama. Mesti dijaga kebajikan anak yatim. Tuan-tuan, kalau ada rezeki lebih, bantulah anak yatim. Bantulah ibu tunggal. Nanti buka sekolah minggu depan, bolehlah sponsor anak-anak yatim ni makan di kantin. Beritahu dengan guru besar, mana budak-budak anak yatim darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6, kalau dia makan di kantin, saya bayar. Tuan-tuan, berapa sen sangat, berapa ringgit sangat budak-budak makan, belanjalah. Tapi benda-benda begini kena bincang dengan isteri dululah, takut kang dia salah faham dan sebagainya. Tapi explain lah pada isteri yang abang tadi dengar ustaz ceramah, betul juga, kita rezeki ada, bantulah anak yatim, buka sekolah esok, belikan beg. Sebelum YB bagi, kita bagi dulu. Kalau tak nanti YB je masuk surga nanti. Biar kita pun kena buat juga. Kita bagi dulu anak-anak yatim ini. Sebabnya yang abang pernah dengar juga ustaz lain pernah ceramah. Anak yatim ni yang kalau kita pegang kepala dia, satu helai rambut dia, satu pahala. Satu helai rambut dia, satu pahala. Pegang kepala anak yatim, satu rambut, satu pahala. Jadi yang bayangkan itu baru pegang kepala anak dia yang. Kalau pegang kepala mak dia yang, lagi bosor pahala dia. Hari ini selamat maju jaya lah ya. Ini saya bagi skrip saja, tak tahu jadi ke tidak. Jadi bantulah. Pahalanya sama jihad fisabilillah. Yang kedua, amalan yang sama pahala jihad fisabilillah, pergi haji dengan umrah. Sama pahala jihad fisabilillah. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi, sebab dia marah kerana orang perempuan tak boleh pergi perang. Macam mana kami nak dapat pahala jihad ya Rasulullah? Maka kata Nabi, orang perempuan pun ada jihad dia. Apa jihadnya ya Rasul? Jihadun la qital fihi al-hajj wa umrah. Ni hadis riwayat Bukhari.
Orang perempuan, dia ada jihad, dia sama pahala orang pergi perang, iaitu pergi haji dengan umrah. Hadis Bukhari. Apa lagi amalan untuk nak kita mati syahid? Menuntut ilmu juga boleh dapat pahala syahid. Tuan-tuan datang malam ni, traffic jam, macam-macam usaha juga untuk datang, pahalanya melimpah-limpah. Apa lagi amalan sama jihad fisabilillah? Kata ulama, ada satu amalan ni, dia punya pahala bukan menyamai, tapi melebihi jihad fisabilillah. Apakah amalan tersebut? Buat baik kepada mak bapak. Ada sahabat pernah minta izin nak pergi jihad perang. Nabi kata, engkau jaga mak engkau. Sebab pahalanya itu menyamai orang jihad, bahkan lebih lagi. Maka hadirin hadirat sekalian, balik kepada kerja kuat tadi, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Nabi akan cinta kepada kita. Orang yang kerja kuat, Allah ampun semua dosa-dosa dia. Ada satu hadis Nabi sebut, man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang bekerja di waktu petang, pagi sampai petang, dia balik kerja penat kerana jam dengan letih dan macam-macam lagi, ketika itu Allah ampun semua dosa dia kerana kepenatan. Tapi kalau penat kerana memonting, mengular dan sebagainya, tak dapat pahala. Ini orang yang penat bekerja. Hadis Tabrani. Sebab itu agama kita adalah agama yang progresif, agama yang dinamik. Agama kita Islam ini bukan membicarakan soal dari dinding ke dinding masjid saja. Kita bukan fikir macam mana nak duduk masjid tak keluar-keluar. Itu bukan agama Islam. Agama Islam ni agama yang tidak ada tempat untuk orang pemalas. Orang pemalas, orang berpeluk tubuh, tak ada nilai dalam agama Islam. Allah paling benci kepada orang yang malas bekerja. Golongan yang saya sebut, golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja. Orang Islam mesti kuat bekerja. Manusia giat bekerja kuat. Tidak peduli ringan dan berat. Bekerja keras, tak kenal penat. Hati kukuh, fikiran bulat. Memikul tugas, kita pun taat. Jadilah manusia berhati teguh. Pegang amanah sungguh-sungguh. Pikul beban, jangan mengeluh. Sakit dan susah, jangan mengaduh. Memikul beban, mandi peluh. Duduk kuat, tegak pun kukuh. Pikiran jernih, hati pun penuh. Memimpin agama menjadi suluh. InsyaAllah, kita bekerja kuat, raih syurga daripada Allah. Sebab itu saya bila diajak berceramah di hadapan masyarakat Aceh, adalah 2-3 program pernah bersama masyarakat Aceh ini. Orang Aceh ni satu kelebihan dia yang saya tengok tak ada pada kelebihan orang lain di Malaysia ini adalah orang dia kuat bekerja. Tuan-tuan ni bangsa kuat bekerja. Doalah supaya anak cucu tuan-tuan janganlah jadi pemalas bekerja. Yang generasi dulu akan datang dan sekarang ni luar biasa lah sekali. Sebab itu saya setuju seperti yang pengurusi dalam ucapan dia tadi. Menyebutkan tentang kehebatan orang Aceh. Saya nak kongsikan malam ini. Supaya tuan-tuan jadi semangat. Jangan pemalas sangat. Dulu Aceh ini, dia sinonim 2 perkara. Pertama, kekuasaan politik. Yang kedua, agama. 2 ni tak boleh lari. Orang Aceh kalau tak ada kekuasaan politik, berhenti je lah jadi orang Aceh. Dia mesti ada power. Orang Aceh memiliki kekuatan politik yang sangat hebat dan kuat. Tadi yang pengurusi sebut, baru 1 lapis saja. Baru 1 lapis saja. Ada satu orang sultan di Aceh dulu. Nama sultannya Sultan Iskandar Muda Derma Wangsa Perkasa Alam Shah. Dia ni Sultan Aceh yang ke-12. Tahun 1607 sampai 1636. Dia pernah singgah di Tanjung. Dia nikah dengan anak Raja Pinangawan. Sekarang ni dikenali dengan Kabupaten Labuhan Batu di Sumatera Utara. Raja Pinang di situ namanya Sultan Mangkuta Alam Ibni Batara Sinomba Kota Pinang. Dia kahwin dengan puteri Raja Pinang itu namanya Siti Ungu Puteri Berinai ataupun Siti Unai binti Sultan Mangkuta Alam yang dipanggil Selendang Ungu. Dapat anak nama Abdul Jalil. Anak dia kemudian jadi sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang pertama. Ini bukan Sultan Aceh, Sultan Asahan pertama tahun 1630.
punya hebat orang Aceh, 4 kerajaan Melayu Sumatera tunduk kepada Aceh. Melaka ni jauh. Yang dekat-dekat tunduk. Kesultanan Langkat tahun 1568. Kesultanan Asahan 1630. Kesultanan Deli tahun 1632. Kesultanan Sengedang tahun 1723. Semuanya tunduk kepada Aceh. Hebat tak hebat? Dari segi kekuasaan politik. Hatta negeri saya daripada negeri Pahang Darul Makmur. Negeri Pahang sendiri duduk bawah takluk Aceh. Tahun 1618 sampai 1641. Tetapi, ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Disebabkan orang Pahang ni hebat sampai sekarang. Walaupun Pahang itu bawah takluk Aceh, tapi akhirnya orang Pahang jadi sultan di Aceh. Don't play-play. Orang Pahang pula jadi raja di Aceh. Siapa putera Pahang yang jadi sultan di Aceh? Namanya Sultan Iskandar Sani Alauddin Mughayyad Shah, ibni almarhum Sultan Ahmad Shah yang kedua. Dia Sultan Aceh yang ke-13, 1636 sampai 1641. Ayahanda dia nama Sultan Ahmad Shah kedua, ibni Sultan Abdul Qadir Alauddin Shah, Sultan Pahang yang ke-11 tahun 1590. Mungkin tuan-tuan pula heran. Macam mana pula orang Pahang jadi Sultan Aceh pula dah? Cawangan Aceh, cawangan Pahang ke? Tak. Sultan Aceh betul. Macam mana boleh jadi Sultan Aceh? Nah, ini hebat orang Pahang. Jangan marah. Jangan marah. Sultan Iskandar Sani ini, dia dikahwinkan dengan Puteri Sri Alam binti Sultan Iskandar Muda Derma Wangsa Perkasa Alam Shah. Akhirnya dia jadi Raja Aceh ke-14 yang anaknya dengan nama Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Itu anak dia. Dia ni dulu bila kahwin dengan anak raja, dia ada kaitan dengan satu cerita. Tuan-tuan pernah dengar tak satu pepatah yang disebut, biar mati anak, jangan mati adat. Budak-budak muda sekarang, bila kita sebut saja pepatah biar mati anak, jangan mati adat, dia kutuk. Dia kata apa gila lah orang tua-tua dulu. Dia sanggup mati anak, jangan mati adat. Sebab bagi orang muda sekarang, adat ni adat istiadat. Adat perkahwinan, adat perkhatan, adat apa tu tak. Bagi kita orang Melayu, adat ni bukan istiadat. Dia ada adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat istiadat. Ada banyak adat. Yang dimaksudkan biar mati anak, jangan mati adat, itu adalah adat sunnatullah, kitabullah. Iaitu undang-undang syarak. Apa kaitan dengan orang Aceh? Baik, dia ceritanya begini. Panjang pula ceritanya ya. Sultan Aceh dulu, dia sangat taat dengan agama. Sebab itu tuan-tuan orang Aceh, jangan tinggalkan agama. Jangan malas ibadat. Dulu orang muda-muda di Aceh, kalau malam-malam siapa tidur di rumah, siang hari kena ejek. Dulu orang Aceh, laki-laki semua tidur masjid. Dulu, orang laki-laki Aceh, tidurnya di masjid. Kalau siapa yang malam tidur di rumah dengan bini, dengan isteri, kena kutuk siang hari. Takut bini katanya. Bayangkan dulu, orang Aceh punya kuat agamanya. Sampai istana Aceh pun begitu kuat dengan agama. Sultan Aceh dulu ada seorang namanya Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Sultan Aceh yang ke-12. Dia dulu, dia hukum mati anaknya sendiri. Anak endanya itu Tengku Mahkota. Dia buat kesalahan berzina dengan isteri Panglima Raja. Ini cerita benar ini. Jadi dia telah hukum anak dia. Dia Sultan Iskandar Muda ini, dia ada 3 orang isteri. Pertama Puteri Gayo. Ni daripada etnik daerah Aceh Tengah. Dapat seorang anak namanya Merah Pupuk namanya. Isteri dia yang kedua nama Puteri Sani. Yang ni keturunan Bugis. Dapat anak nama Puteri Sri Alam. Isteri dia yang ketiga, orang Pahang. Ini jangan main-main lagi dengan orang Pahang. Puteri Kamalia, ataupun lebih dikenali dengan Putera Pahang. Datang daripada kerabat di Raja Kesultanan Pahang. Isteri dia ada 3. Putera Mahkota Sultan ni namanya Merah Pupuk. Tengku Mahkota, bakal pengganti dia. Tiba-tiba, Putera Mahkota Merah Pupuk berzina dengan isteri Panglima Raja. Sebagai seorang Sultan, dia boleh je tukar undang-undang. Tak ada masalah. Sebab dia orang ni prerogatif raja.
Tetapi disebabkan dia jaga kepada syariat, dia hukumkan pancung anak-anaknya itu ikut undang-undang adat mahkota alam. Bila anaknya itu telah dihukum pancung, dia makamkan anaknya itu jauh daripada kawasan kerabat di Raja Aceh. Pada makam itu ditulis, mati anak mupat jirat gaduh adat pat tamita. Mati anak ada kuburnya, hilang adat di mana nak digantikan. Daripada itulah asalnya, biar mati anak, jangan mati adat. Itu asal daripada Aceh. Bila anaknya sudah mangkat, dikebumikan, dan jenazah merah pupuk ini dibumikan jauh daripada makam kerabat diraja. Dia diletakkan di kawasan yang sekarang dikelilingi oleh kubur tentera-tentera Belanda, yang dipanggil sebagai Kerkhof Pucut di kota Bandar Aceh. Bila Sultan tak ada anak, siapa nak gantikan dia? Itu cerita dia tadi. Anak dia telah pun mati dan mangkat. Yang menggantikan tahta selepas kemangkatan merah pupuk, anak angkat dia, yang juga menantu dia, menantu Sultan Iskandar, nama Raja Mughal Ibn Sultan Ahmad Shah, daripada Kesultanan Pahang ditabal jadi Sultan Aceh. Jadi itulah ceritanya yang menyebabkan orang Pahang pernah jadi Sultan di Aceh. Don't play. Don't play. Nanti tahun lepas kita cerita pasal Puteri Kamaliah pula. Itu memang Puteri Pahang betul. Sampai sekarang lagi ada dia punya taman dan macam-macam lagi. Jadi ini yang pertama. Kehebatan orang Aceh adalah kekuasaan politiknya. Kehebatan orang Aceh yang kedua adalah keagamaannya. Ibnu Battuta dalam buku Rehlah Ibnu Battuta, dia rekodkan perjalanan dia. Dia kata, saya singgah di Sumatera, raja-rajanya pakai jubah. Dan semua mazhab Syafi'i. Mana raja-raja sebelah Aceh pakai jubah. Dia pergi pula ke Jawa. Maaf, ni kata orang Jawa marah pula orang Jawa kan. Saya pergi ke Jawa, kata dia, rajanya tak pakai baju pun. Tak pakai baju pun. Yang bukan nak menghina, tidak. Ni cerita sejarah. Sekarang dah pakai baju semua dah. Dulu, raja sebelah Aceh tak pakai baju pun. Ya, kalau kita tengok cerita Hang Tuah, cerita dulu-dulu kan, kalau belah-belah raja sebelah sana kan semua dia pakai seluar begitu. Semana dia pakai baju. Tapi kalau raja di sebelah Sumatera, di sebelah Aceh, itu pakai jubah. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau sebut tentang para ulama di Aceh, siapa tak kenal Syekh Abdul Rauf Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Ini orang Singkel, Kabupaten Aceh Selatan. Berbaris ulama belajar dengan dia. Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani, itu anak murid dia. Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, itu anak murid dia. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasik Melaya, Jawa Barat, itu juga orang yang pernah belajar dengan dia. Begitu hebatnya orang Aceh, ulama-ulamanya itu juga sampai sekarang masih lagi tersohor. Dan dalam konteks sekarang, orang Aceh, kalau di negara kita ini, terkenal kerana kerajinannya bekerja. Ini saya betul-betul kagum sekali. Rajin sangat bekerja. Saya pernah ceramah untuk masyarakat Aceh di Uptown, di Pandan Uptown, di Johor Bahru. Pandan Uptown. Yang datang Aceh semua. Saya tanya, tak ada orang lain ke menega sini? Tak ada, Ustaz. Semua Aceh. Habar semua. Toko kelontong, jamu, macam-macam. Penuh orang Aceh. Luar biasa sekali. Saya tanya, kenapa orang Aceh ni kuat bekerja? Oh, kami ni Ustaz ada budaya 4T dia panggil. Tuha, Tuho, Tupu, Tupat. Kata. 4 ini menyebabkan kami ni kuat. Pertama, Tuha, kami bijak. Bijak, memiliki kearifan. Yang kedua, Tuho, kami tahu arah yang hendak kami tempuh. Nak ke mana? Dia ada direction dalam hidup dia. Setengah orang dia tak ada direction pun. Tanya, awak besar nak jadi apa? Tak tahu nak jadi apa. Dia serah pada takdir. Dia ada direction. Tupu ni cerdas, cepat faham. Dan mereka ini tupat, lurus, jujur, transparent. Jadi benda ini yang menjadikan dia hebat. Apatah lagi majoriti pula yang ada pada malam ini, majoritinya orang meniaga. Tuan-tuan sekalian, orang meniaga ni, Nabi cukup sayang orang meniaga. Apa sebab? Kerana Nabi sendiri
peniaga. Dia faham sepak terjang dunia bisnes. Nabi lama meniaga. Umur dia 40 baru dia jadi penceramah. Sebelum tu dia bisnes. Daripada dia belia, remaja sampai umur 40. Dia tahu sepak terjang bisnes. Sebab itu dalam kitab Tarikh Tabari dan juga kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Nabi umur 8 sampai 12 dia mengembala kambing. Dia sangat mahir selok-belok pasal urusan kambing. Jual beli, macam mana nak dapat kambing baru. Tuan-tuan ingat senang bela kambing. Bela kucing tak ada masalah. Kambing macam-macam perangai. Sakit kepala lah, kembung lah, darah tinggi lah. Kambing manja, susah nak jaga kambing. Nabi sangat berpengalaman. Umur 12 tahun, Nabi dah ikut bapa saudaranya Abu Talib pergi ke Syam. Syam ni maknanya negara-negara di sebelah Palestin, Syria, Lebanon, Jordan sekarang. Nabi dah pergi meniaga sampai keluar. Umur 25 tahun, Nabi jadi pengurus kepada perniagaan isterinya Siti Khadijah ketika banyak perniagaan dibuat di luar, di Syam ketika itu. Sebab itu ketika Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, bukannya Nabi nak ambil duit Siti Khadijah. Nabi sendiri dah memiliki duit yang banyak. Nabi bisnes. Sebab itu dalam kitab sirah menyebut, ketika Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, mahar dia 20 ekor unta muda dengan ditambah 12 uqiyah emas. Tuan-tuan, kita kahwin berapa je mas kahwin? Kalau parang RM22.50. Kita punya mas kahwin RM22.50. Ada RM80, ada RM100. Ada setengah negeri, anak dara harga lain, janda harga lain. Tapi tak boleh lawan Nabi punya mahar 20 ekor unta muda dengan 12 uqiyah. Uqiyah ni ounce emas. Kalau Nabi tak ada duit, Nabi takkan kahwin dengan Siti Khadijah. Maka ini menjawab fitnah kepada orang yang kata Nabi kahwin dengan Khadijah sebab Nabi nak kikis harta Khadijah. No, Nabi pun orang ada duit. Dia orang meniaga. Umur Nabi 40 sampai 63, Nabi jadi pendakwah, jadi seorang Nabi. Sebab itu kata Afzalur Rahman, dia buat satu buku Muhammad a Trader. Nabi sebagai peniaga. Kata dia reputasi Nabi dalam dunia bisnes sangat bagus. Dan Nabi dah explore market luar sejak pada umurnya 17 tahun lagi. Dia telah mengentas ke luar negara. Bila sebut pergi Syam, Nabi maknanya ada 4 negara dia dah sampai. Palestin, Lebanon, Syria dengan Jordan. Dan Nabi ni bisnesnya banyak dalam bidang tekstil, wangi-wangian, barang kegunaan dan perhiasan untuk orang kaya. Nabi ni orang meniaga. Dia sangat faham dengan meniaga. Sebab itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang pernah tanya kepada dia, Umar, ente kalau dipilih, kalau diberi pilihan, nak mati dekat mana? Ente nak mati di masjid ke? Mati tengah semayang ke? Mati tengah zikir ke? Tengah tawaf ke? Apa jawab Umar Al-Khattab? Aku kalau diberi pilihan untuk nak mati, pertama aku pilih nak mati jihad fisabilillah. Yang kedua, aku nak pilih mati meniaga di pasar, kata dia. Orang heran, kenapa ente nak mati di pasar? Apa nak meniaga? Kenapa tak nak mati tengah sujud? Kata dia sebab dalam Quran, surah Muzammil ayat 20, Allah Ta'ala menyebut, wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dua golongan yang Allah kasihi. Pertama orang jihad fisabilillah, yang kedua orang yang bekerja keluar dari rumah mencari rezeki dan dia berjuang untuk mendapatkan rezeki yang dikurniakan Allah. Jadi kata Omar, aku kalau diberi pilihan mati di pasar, itu pilihan aku. Jadi tuan-tuan yang sedang meniaga, teruskan meniaga. Meniaga dengan bersungguh-sungguh, kerja bersungguh-sungguh. Sehingga kan kata Afzalur Rahman, Nabi ni dia meniaga 3 perkara yang orang sekarang tak boleh tiru. Kalau tuan-tuan boleh tiru ni hebatlah. Pertama, Nabi ni meniaga dia berjaya sekali. Nombor 1, jualan dia untung. Yang kedua, customer dia gembira. Yang ketiga, pesaing dia tak berdengki dengan dia. Tanya orang meniaga. Susah ke senang nak dapat 3-3 ni? Susah. Kita meniaga boleh dapat salah satu je daripada 3. Ada orang meniaga untung, tapi customer tak happy, mahal dan sebagainya. Ada orang
Jualannya tak berapa untung, tapi customer happy. Ada orang jualan untung, customer tak happy. Ataupun customer happy, pesaing pula berdengki. Kedai-kedai berniaga yang sebelah-sebelah dengki. Sampai ada yang santau, santet, jampi sekapah, macam-macam lagi. Nabi tak. Jualan untung, customer happy, kawan-kawan berniaga tak dengki. Ulama jadi pening. Macam mana Nabi boleh dapat tiga-tiga ini serentak? Rupanya kata ulama, Nabi ini dia jadikan bisnes dia ibadah. Bila menjadikan bisnes itu adalah ibadah, maka dia akan dapat keberkatan. Sebab itu Nabi mengajarkan yang paling utama dalam berniaga, akhlak. Akhlak mesti bau bagus. Customer service mesti number one. Sehingga kan Nabi sebut at-tajirus suluk ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Orang yang berniaga jujur, amanah, tak tipu orang, baik dengan orang, akhlak bagus. Di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para nabi dan orang mati syahid. Ini hadis riwayat Tirmizi. Orang berniaga mesti mau jujur. Tapi tuan-tuan, bukan senang nak melahirkan orang Melayu yang berniaga. Susah. Orang Melayu ni dia payah nak berniaga, tuan-tuan. Payah. Boleh berniaga tapi tak tahan lama. Kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, dia lain. Dia keturunan berniaga. Kadang-kadang ada yang berniaga tu, syarikat dia, kedai dia dah 100 tahun. Atuk dia berniaga, bapak dia berniaga, sambung anak dia, sekarang dia terlatih, cucu dia pula berniaga. Orang kita berniaga bukan keturunan. Ikut apa peluang ada ke. Kadang tu dia berniaga, tapi ayahnya lu pencen JKR misalnya, bukan orang berniaga. Atau ayah dia berniaga, anaknya kerja cikgu DG41. Tak ada orang yang boleh. Keturunan berniaga tu susah. Bangsa-bangsa lain keturunan berniaga. Saya pernah hantar nak pergi satu, saya baik dengan orang Cina. Saya dengan orang Cina saya baik. Sebab saya sendiri, anak-anak saya semua saya hantar sekolah Cina. Biar dia belajar bahasa Cina, biar dia boleh kita duduk Malaysia kan, biar boleh kawan dengan semua orang. Semua belajar cakap Cina, baca Cina punya. Jadinya saya kawan dengan ramai orang Cina. Orang Cina cerita pada saya, you kalau pergi kedai, you nampak itu budak-budak muda orang Cina, katalah dia kedai tinted, dia pasang tinted ke, sport rim ke apa ke. Yang bekerja tu, budak-budak muda tu, semua anak-anak toke. Tapi bukan toke kedai itu. Dia anak toke kedai lain. Orang Cina dia buat rangkaian bisnes. Katalah dia toke aksesori. Bawa spare part contoh. Kawan dia berniaga kedai tayar. Yang toke spare part akan hantar anak dia kerja kedai tayar. Yang toke kedai tayar hantar anak dia kerja kedai spare part, kedai kawan dia. Dia akan kata kepada kawan dia, you ajar saya punya anak macam mana mau berniaga. Jadi toke ni akan ajarlah kawan anak pada kawan dia ni. Kerja macam mana, pelanggan macam mana, mau tipu macam mana, mau markup macam, dia ada skill semua tu. Bukan tipu berniaga lah. Ni macam mana gini, dia ajar semua. Dan dia akan tengok budak tu dah pandai berniaga ke belum. Kalau setahun lah. Kalau 2 tahun lah. Katalah 3 tahun. Lepas 3 tahun, dia tengok ini budak, kawan anak dia ni dah boleh berniaga. Dia akan telefon. Hello, you punya anak sudah lulus. Aku tengok dia pandai berniaga. Dia pandai order barang, dia pandai dengan pembekal macam ni, dengan customer tu. Bagus, dia bagus punya budak. Kalau berniaga boleh maju. Jadi, sudah lulus, boleh bergraduasi. Dia pun kata, okey, sekarang you sudah lulus. Sekarang you boleh berniaga. Mau berniaga apa? Saya mau berniaga handphone, uncle. Berniaga handphone? Okey, bagus. Ni uncle kasih modal. Dia bagilah 50,000 berniaga. Lepas tu bapak dia bagi lagi. Budaya ini, tuan-tuan pernah dengar dekat kita? Tak ada. Sebab kita kalau anak, abah nak berniaga, tak payahlah kau minta kerja-kerjaan dah lah, isi borang SP. Kau masuk kerja PTD, kau jadi DO. Dah. Mentality berbeza. Bangsa kita susah berniaga. Sampai orang buat satu joke. Cina kalau seorang, apa dia buat? Orang Cina kalau seorang, dia kipas. Cina kan cepat panas.
Lepas tu kalau amoy ke apa, pakai semua singkat-singkat. Dia orang cepat panas. Kalau toke-toke apik tu pergi bank pakai seluar pendek je. Dia orang panas, kipas. Cina kalau 2 orang apa dia buat? Kalau berdua dia berjudi. Judi ni bukan salah bagi dia. Judi ni betting, bagi semangat. Kalau tak betting, macam main golf pun kalau tak betting kan, malah je main. Kalau main badminton, tak betting kan, tak berapa fight kalau main. Itu pahaman dia lah. Bagi kita orang Islam haram judi. Itu berdua, dia judi. Kalau 3 orang, dia buat apa? Cina kalau bertiga, dia meniaga. Asal 3 orang je, dia buka bisnes. Orang putih lain. Orang putih kalau seorang, dia baca buku. Jarang orang putih main handphone. Dia suka membaca. Naik kapal terbang ke airport, dia baca je kerja. Orang putih kalau berdua, apa dia buat? Dia mengembara, dia travel. Ke Hulu Keleh, kayu basikal 2 orang, sampai ke Kuantan, sampai ke mana-mana. Tapi orang putih kalau bertiga, apa dia buat? Asal ramai saja, dia jajah negara orang. Itu perangai orang putih. Dia tak boleh tengok negara orang, mesti dia jajah. Orang Melayu pula apa dia punya lain sikit. Ni bukan hina bangsa sendiri, tidak, bagi semangat. Orang Melayu kalau seorang, dia tidur. Dia membuta kerja. Dengar ceramah ni, dia tidur. Tidur. Lantak lah kau ustaz. Tidur lah. Asal berdua, dia mengumpat. Dia membawang. Oh ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Tapi siapa betul? Aku lah, dia seorang betul. Orang lain semua tak betul. Ini tak betul, itu tak betul. Asal dia ramai-ramai, 3 orang atau lebih, apa orang Melayu buat? Dia buat kenduri, dia tak boleh ramai. Asal ramai, dia mengeteh. Asal ramai, teh tarik. Asal ramai, roti canai. Dia tak boleh ramai. Sebab itu orang Melayu jarang boleh berjumpa, bincang dekat perpustakaan. Tak boleh, dia mesti kedai. Minum. Maulid pun makan, tengok berapa banyak. La ilaha illallah. Dia tak boleh, ceramah pun mesti mau makan juga. Dia maulid memang wajib ada makan. Dia kalau Maulid Rasul, wajib 3 perkara. Syarahan, marhaban, makan. Kalau mahal hijrah, nuzul Quran, tak buat makan, tak apa. Maulud, mesti buat makan. Kenapa mesti buat makan? Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat saja bunyi. Jadi mesti mau buat makan. Malam ni kalau penganjur tak ada makan, tahun depan tak ada orang datang. Dia bukan nak ceramah sangat, makan lebih. Tapi ini bukanlah kita nak mengatakan orang Melayu kita ni tak pandai berniaga. Tak. Orang Melayu ni, dia pandai berniaga sebenarnya. Tetapi penjajah telah mengubah diri kita. Sebab asal usul keturunan Melayu itu berniaga. Sebab itu perkataan pasar, niaga, itu asal daripada gelaran kita. Perkataan pasar ni, dia bukan ambil daripada bahasa Arab. Orang selalu ingat, kalau orang Islam yang berniaga, orang Arab. Tak. Orang Melayu dulu sebenarnya berniaga. Orang Arab, pasar, dia tak panggil pasar. Dia panggil suk. Suk. Orang Arab memang kuat berniaga lah. Saya tengok coket ni pun, lama-lama orang Arab dah ramai esok, dah tak panggil coket lagi. Panggil syaukat. Syaukat. Anta rohfen, ana fi syaukat. Saya pernah jumpa Arab, tanya kau duduk mana? Anta sakin fin Kuala Lumpur. Ana fi syaukat. Kata di mana syaukat ni? Coket. Oh la ilaha illallah. Lama-lama esok coket ni al-syaukat namanya. Arab memang bangsa berniaga. Itu tak ada orang nafi lah. Tapi sebenarnya bangsa kita pun bangsa berniaga. Orang Arab tak panggil pasar tu pasar. Dia panggil suk. Perkataan pasar diambil daripada bahasa Parsi. Parsi sebut pasar ni bazar. Bazar. Kemudian disebut oleh kerajaan Uthmaniyah pasari. Daripada perkataan itulah jadi pasar. Sebab dulu orang daripada Turki Saljuk dengan kerajaan Turki Uthmaniyah ni, dia datang ke kepulauan-kepulauan Melayu. Datang berniaga. Dia panggil pasar ni pasari. Lama-lama kekal jadi pasar. Sama juga niaga. Niaga ni bukan perkataan Arab. Ataupun bukan perkataan mana-mana kerajaan Islam pasca Kesultanan Melayu Melaka. Niaga ini perkataan Melayu kuno. Nenek moyang kita. Dalam bahasa Sanskrit lagi. Ini cerita zaman sebelum muncul Kesultanan Melayu Melaka lagi. Orang kita kenal perkataan niaga. Dalam bahasa Sanskrit, bahasa Melayu lama dulu, Sanskrit dia panggil niaga ni nigama. Nigama jadi niaga. Nigama ni tempat jualan. Nigama. Vani marga. Vani marga ini maknanya berniaga. Vani marga ni lebuh pasar.
Kalau perkataan panagaranti ni perniagaan. Perkataan perniagaan panagaranti, perniagaan maknanya tempat berjual. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, orang Melayu dulu semua meniaga. Catatan daripada Ibnul Faqih dalam kitab Al-Buldan, dia rekodkan tentang kekayaan alam Melayu. Ini dia cerita. Antara benua India sampai ke benua Cina, termasuk di alam Melayu, ada 30 buah kerajaan. Raja yang paling miskin di Kepulauan Melayu itu, kekayaannya setanding dengan apa yang dimiliki oleh Raja Arab. Itu raja paling miskin. Apa makna Raja Arab? Raja Arab ini merujuk kepada pemimpin Bani Abbasiyah. Abbasiyah dia ada 37 dinasti. Raja Kepulauan Melayu yang paling miskin lebih kaya daripada Raja Abbasiyah. Kaya dulu meniaga. Ada satu catatan daripada Ibnu Khordabeh. Dia cerita pendapatan cukai perniagaan bagi Maharaja Sriwijaya adalah 200 jongkong emas sehari. Bayangkan, satu jongkong berat dekat sekilo. 1 kilogram. Maknanya pendapatan Maharaja Sriwijaya sehari 200 kilogram emas. Kaya betul. Tetapi bila penjajah datang, bermula dengan Portugis, sampailah ke Orang Putih, British, dia buat dasar pecah dan perintah. Divide and rules. Orang Melayu dilantik sebagai pentadbir, jadi pemimpin. Ataupun mereka bekerja dalam sektor pertanian. Bahasa mudahnya, semua orang Melayu jadi tuan tanah. Jadi tuan tanah Kedaung semuanya. Asalnya meniaga dulu, jadi tuan tanah. Landlord. Orang Cina, dia letakkan di Lombong. Diberikan peluang meniaga. Disusunkan di bandar-bandar. Orang India, diletakkan di sektor peladangan. Duduk di estate-estate. Jadi buruh dan sebagainya. Maka hasil daripada itu, orang Cina lebih ke depan dalam soal meniaga berbanding daripada kita orang Melayu dengan kawan-kawan kita masyarakat India. Sebab penjajahan. Maka Alhamdulillah, kita sekarang ini bila ada saudara-saudara kita dari Aceh, yang mana mereka ni memang kuat betul meniaga, kita syukur kehadrat Allah. Sebab mereka ni adalah bangsa yang sangat kuat bekerja dan pandai meniaga. Maka boleh menjadi contoh kepada orang lain. Tuan-tuan, kita kalau tak meniaga, ekonomi kita akan dikuasai sampai bila-bila oleh orang lain. Saya tak perlu sebutkan statistik. Tak perlu tunjukkan kajian menunjukkan kedudukan orang Melayu, kedudukan Bumi Putera dalam persekitaran ekonomi semasa. Tak perlu tunjuk data pun. Tuan-tuan tengok dengan mata ya. Tengok keliling kita sekarang. Siapa yang menguasai ekonomi? Ini bukan cerita resis, tidak. Nak bagi semangat. Siapa orang kaya-kaya di Malaysia? Ada orang kita? Tidak ada. Ini nak bagi semangat. Laporan daripada The Edge Market tahun lepas, dia menunjukkan nombor 1 paling kaya kekal Robert Kwok Hock Nien. Kekal lagi. Kekayaannya 11 bilion US dollar. Mana dalam dunia dia orang ke-163 paling kaya. Orang kedua paling kaya Tan Sri Kwek Leng Chan, Hong Leong Group. Kekayaannya 10.1 bilion US dollar. Dia dalam dunia dia orang ke-185 paling kaya. Orang ketiga paling kaya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao. Ni Presiden CEO Public Bank. Ni ada kebanyakannya yang cerita ni dah meninggal, dia dah meninggal. Tapi masih senarai kaya. Orang ke-431 paling kaya dalam dunia. Siapa lagi paling kaya? Tan Sri Ananda Patranandam Krishnan. Astro, Maxis, Tanjung Roden Village, semua dia punya. Kekayaan dia 5 bilion US dollar. Dia orang ke-460 paling kaya dalam dunia. Datuk Lee Yo Cho, Lee Yo Seong, ni apa, Lee Yon Seng, IOI Group. Kekayaan dia mencecah 4.8 bilion US dollar. Senarai nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Mana dia orang-orang ni? Mana orang kita? Tidak ada. Bukanlah kita berdengki, tidak. Tapi perlu dilakukan sesuatu. Sebab kita umat Islam, umat yang sepatutnya rajin bekerja dan pandai meniaga. Tuan-tuan, dari segi maruah, kalau cabut semua bangunan-bangunan kerajaan di Kuala Lumpur ni, berapa banyak tinggal bangunan orang Islam? Plaza Sapuan je lah yang tinggal. Yang lain tu berapa banyak?
milik bukan kerajaan ada berapa? Yang milik bukan orang Islam. Yang milik orang Islam. Daripada sejumlah 550 kompleks beli belah, 297,000 unit kedai, 81 hypermarket, orang Islam hanya memiliki 11% saja. Pergi ke tempat shopping membeli belah. Selain daripada kedai jamu, apa lagi orang Islam punya kedai? Kita tidak dengki dengan orang kawan-kawan kita bangsa lain, tidak. Ini hidup kena ada persaingan. Sebab itu kita mesti menjadikan Maulid Rasul ini momen semangat bekerja. Nabi cium tangan orang buat kerja. Tapi saya malam ni hanya boleh kempen sajalah. Nak suruh orang berniaga susah tuan-tuan. Saya sendiri saya tak pandai berniaga. Berniaga ni dia kena ada bakat. Bukan rasa nak berniaga lah. Berniaga tak. Orang tua-tua pesan terang bulan menggali ubi. Ubi digali lagi mula. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Batang kepaya dibuat tongkat. Salah pegang jatuh terlipat. Kalau berniaga tak tengok tempat, modal habis untung tak dapat. Jangan main-main. Berniaga ni orang tua-tua pesan apa bunga tidak bertangkai, itu namanya bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal untung tak sampai. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus jengkal. Kalau untung campur modal, itu tanda berniaga tak kekal. Banyak pantun-pantun orang tua pesan cara berniaga. Jadi kalau dapatlah kita yang berniaga-berniaga ini, jom kita bantu didik generasi muda untuk ceburi bidang perniagaan. Meniaga betul-betul. Kerja bersungguh-sungguh. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala bagi, bukan nak suruh kita jadi kaya. Kita nak pastikan anak cucu kita tak merempat. Itu saja. Sebab itu Sayyidina Ali pernah sebut, kadal fakru ayyakuna kufra. Bangsa kita kalau terlampau miskin, nanti satu hari esok jadi kafir. Fakir dengan kafir dekat-dekat saja bunyinya. Kalau terlampau miskin, nanti setahun 3 kali ditukar agama, susah kita. Masuk Islam sekejap tahun ni, masuk dapat RM150, mawib pagi. Minggu depan masuk pula agama lain, dapat lagi 200. Setahun 3 kali tukar agama, sebab miskin. Jadi kita bekerja kuat untuk memastikan anak cucu kita tidak mengemis, merempat. La antazara warasataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau tinggalkan anak cucu engkau dengan harta, itu jauh lebih baik daripada engkau tak tinggalkan apa-apa, sehingga anak cucu engkau terpaksa mengemis, meminta-minta dengan orang. Hadis Bukhari. Jangan sampai anak cucu kita esok duduk di Kuala Lumpur ni jadi miskin bandar, akhirnya jadi mengemis, merempat. Hanya kerana kita tak bekerja. Duit ni tuan-tuan mustahak. Janganlah mentang-mentang dah masuk tarikat tasawuf tak minat duit. Jangan. Duit mustahak. Mentang-mentang dah berzikir pakai serban dah tak nak duit. Jangan. Duit ni dia tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit rasa nak mati. Jangan main-main. Duit ni tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang boleh hilang kalau tak ada duit. Duit tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau nak sihat, perlukan duit. Orang kaya-kaya, sebab ada duit, dia boleh beli kesihatan. Dulu sakit lutut, kita nampak jalan pun macam penguin. Semayang duduk. Tapi dia pergi buat implan itu, implan ini masuk, bayar RM100,000. Macam orang muda lah. Terus sihat balik. Ada yang saya kenal, kena kanser tahap 3, limfoma, bagai-bagai. Pergi berubat sampai Australia, pergi ke Switzerland. Duduk sebulan tepi sungai dekat gunung, sedut udara segar. Udara segar ni mustahak untuk kanser. Kita duduk sini banyak pun gudang garam ni tak ada lah, tak baik lah kanser. Banyak pun sempurna suria ni habis kita. Dia duduk tempat sejuk 3 bulan, beribu habis duit. Balik sihat balik. Nurut. Kesihatan ni dia orang ada duit untung lah. Kita yang tak ada duit ni memang mati sajalah begitu. Beratur duduk hospital kerajaan. Duit mustahak. Duit ni, dia tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi kalau nak jadi bijak, pakai duit. Saya dulu mengaji di Mesir. Mesir ni jauh, naik kapal terbang 10 jam. Tuan-tuan ingat pergi Cairo, boleh naik bas? Tak boleh. Tiket kena beli. Tak mampu. Nasabik ada majlis agama bagi duit. Nak cerdik pun kena pakai duit. Tak boleh abrakadabra simsalabim. Muncul di Cairo. Tak ada. Pakai duit. Tiket.
penginapan, saya bayarlah. Majlis agama ada rumah di Cairo, kita menumpang, bayar sewa murah. Orang bodoh nampak cerdik kalau ada duit. Dan orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Orang bodoh tak sekolah, cakap banyak, duit ada. Orang hormat. Tapi kita orang cerdik, ada doktor, double degree, diploma macam-macam. Duit tak ada, duduk menyandar tiang masjid. Orang tak layan pun. Duit ni dia ada rimau. Wow, jangan main-main. Duit bukan segalanya. Tapi sekarang, segala-galanya perlukan duit. Jadi nak dapatkan duit macam mana? Kena bekerja. Kita bukan jadi hamba duit. Kita nak pastikan generasi kita, generasi yang tidak mengemis dan merempat. Hadirin-hadirat sekalian, sebagai akhirnya, kepada masyarakat Aceh yang terkenal dengan budaya berniaga, kuat bekerja, kita ucapkan tahniah. Cuma satu, kalau boleh, kita bila dah ada rezeki lebih, jangan lupa untuk menolong dan membantu kepada orang yang memerlukan. Dulu kita susah, hari ini Allah bagi kita senang. Kita balas balik kebaikan ini, bantu pula pada orang yang memerlukan. Dulu kita asnaf, terima zakat, terima baitul-mal. Biarlah sekarang kita dah ada rezeki lebih, keluar daripada kepompong asnaf, kita bantu pula pada asnaf yang memerlukan. Ingat, ada rezeki yang Allah Ta'ala beri pada manusia ni bukan kerana dia bekerja bagus, tapi kerana dia banyak bersedekah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Apa yang kau sedekahkan, aku akan ganti balik. Kerana aku pemberi rezeki terbaik. Surah Sabah ayat 39. Saya di Mesir dulu ni, kongsi cerita bagi semangat. Ada satu orang di Mesir, dia ni namanya Insinyur Salah Atiyah. Dia engineer. Bukan ulama, bukan ustaz, bukan habaib. Dia engineer. Dia meninggal tahun 2016. Umurnya baru 70 meninggal. Ketika dia meninggal, jenazahnya diusung 500,000 orang. 500,000 juta manusia. Jam bandar. Orang ingatkan yang meninggal ni ulama ke habib ke apa. Tak. Dia orang berniaga. Oh, dia engineer, orang berniaga. Tapi kenapa dia meninggal, orang sayang pada dia. Tuan-tuan, almarhum Salah Atiyah ni, dia duduk di Mid Khamar. Mid Khamar ni di Mesir. Saya dulu ditonton lebih kurang dalam 45 minit pergi ke Mid Khamar. Dia graduate daripada universiti dalam bidang engineering. Dia balik ke kampung, berbakti di kampung dia. Dia tengok orang kampung dia miskin. Dia buat ladang. Dia buat tanaman-tanaman. Dia bela ayam. Dia ajak 9 orang kawan dia share. Buat modal, berniaga. Kawan-kawan dia keluar 200 pound seorang, ada yang 300 pound. Keluar duit tak cukup. Jadi mereka kata kita ni duit tak cukup buat modal ni. Sebab nak buat ayam, bukan sekadar bela. Dia ada tempat, dia ada macam-macam lah. Saya pun tak kerti sangat teknik-teknik untuk nak tempat bela ayam ni. Reban special dan macam-macam. Jadi kata dia, kita kena cari shareholder yang ke-10. Lama cari tak dapat. Akhirnya kata Salah Atiyah, aku dah jumpa dah pemegang modal shareholder kita yang ke-10. Siapa shareholder yang ke-10? Orang kaya mana? Kata dia, shareholder kita yang ke-10, Allah. Kata dia, kau jangan main-main. Takkan kau ajak Allah berniaga pula dengan kita jadi shareholder. Macam mana kita nak bagikan profit masing-masing ni? Tak apa, kita kira macam ni. Kalau ada keuntungan, 10% kita beri kepada Allah. Kita beri kepada Allah sebagai shareholder kita. 10% maknanya kita sedekahkan. Allah tak nak duit. Sedekah aja. Ambil 10%. Dan kita sepakat, kita minta Allah campur tangan syarikat kita ini. Okeylah, semua setuju. Tapi cuak juga tuan-tuan. Tawakal betul ni. Dia pun berniaga. Dia mulakan ladang ternakan kecil, ayam kecil-kecilan. Kita pun tahulah sepak terajang bisnes ayam, kartel dan berbagai lagi. Nak dapat makan ayam bukan senang. Dia, Allah share partner dia. Dia doa-doa, Allah mudah, Allah mudah, Allah mudah. Pusingan modal pertama itu dapat keuntungan yang baik. Dan dia bagi 10% sedekah kepada orang kampung. Tahun berikutnya bagus lagi. Dia naikkan profit sharing 20%. Tahun seterusnya naik lagi 30%. Naik sampai peringkat dia naik 50%. Separuh. Apa dia dapat? Separuh dia infak fisabilillah. Zakat baru 25% tu. Dia 50%.
Dia bagi di jalan Allah. Apa dia buat? Pertama, dia bina sekolah untuk tadika. Dia buat tadika dulu untuk budak-budak. Anak-anak pekerja dia belajar di tadika. Betul, anak ni dah besar, dia buat pula sekolah kebangsaan. Ma'had Al-Azhar dia panggil. Untuk peringkat rendah laki-laki dan juga perempuan. Lepas tu bila budak-budak ni dah besar, dia buat pula Ma'had Al-Azhar peringkat menengah. Sekolah menengah pula lagi. Kemudian bila budak dah ramai datang belajar di situ, dia buat pula asrama. Boleh muatkan 600 orang. Kemudian orang luar minat nak datang. Dia buat lagi asrama. Boleh muatkan 1000 orang lagi. Sampai peringkat dia bangunkan Baitul Mal sendiri. Untuk tolong orang-orang susah. Penuh orang datang ke Ramar ini. Kepada orang memerlukan dia bagi. Orang kampung mengadu. Tuan, kami ni datang kerja. Transport tak ada. Sebab sini kampung, kereta api turun luar. Jadi kami kena naik van, private sapu untuk masuk ke dalam. Dia kata, tak apa, no problem. Aku buat sesen kereta api dengan landasan sekali. Dia bincang dengan syarikat kereta api, lalu kampung dia bayar lagi. Dia tolong semua orang kampung dia. Akhirnya, orang kampung dapat manfaat daripada perniagaan dia. Ibu tunggal dapat bekerja, anak yatim disantuni, orang yang tak pandai jadi pandai. Itu sebab bila dia meninggal dunia tahun 2016, 500,000 orang iring jenazah. Sebab itu kepada tuan-tuan sekalian, berilah peluang kepada orang-orang yang memerlukan, kita bantu dia. Jadilah usahawan, dalam masa yang sama jadilah juga pahlawan. Cari pahala juga. Bantu orang yang memerlukan. Kita berniaga ni bukan soal ringgit and sen semata-mata. Bukan kerana nak buat duit siang malam. Ini ibadat kita. Sedekah, tolong orang dapat kerja, pahala orang membantu dan sebagainya lagi. Ada satu kedai kopi. Sekarang ni lah banyak kedai kopi lah yang konsepnya dia buat tagline, ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ada. Mungkin ada yang berani buat, ada yang tak berani buat. Di Kuantan dah ada. Orang yang buat berniaga, sarapan, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dia niat tolong orang. Duit yang dia dapat, dia akan bagi pula kepada anak yatim. Tetapi sebab Allah dah janji, siapa sedekah, aku tambah. Engkau sedekah, aku tambah. Tak miskin dia sedekah. Saya tanya orang yang buat roti canai, dia buat, bayarlah berapa pun ustaz, tak kisah. Saya tanya, bang, tak rugi ke? Tak rugi, dia kata. Kadang saya buat teh tarik ke apa ke, ada setengah orang minum air segelas, bayar RM10. Sebab dia konsep sedekah, keep the change sajalah. Satu gelas teh tarik RM10. Kalah Starbucks, RM10 satu gelas. Sebab dia sedekah. Tapi ada yang tak kerti bahasa, ada juga. Bagi RM2 je pun ada. Teh tarik 5 gelas, RM2. Sebab sedekah, tak boleh nak marah. Ada makan roti canai bungkus 8, bagi RM5. Ada. Tapi ada juga yang makan sekeping, bagi RM50. Tak boleh nak agak. Ada di Jogja, dia ada satu kedai kopi, dia buat kedai kopi Mari Ngopi di Yogyakarta. Tagline dia, ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kopi barista. Maknanya yang fine punya kopi. Bukannya kopi O pakai tapis. Ini tidak, kopi betul. Orang pergi melawat, macam mana you boleh buat keuntungan? Katanya tak, dia rezeki Allah bagi. Kadang-kadang ada orang bayar segelas kopi, ada yang bayar RM10,000, ada yang bayar RM12,000. Mana RM2, RM4. Cappuccino RM2, tak balik modal tuan-tuan. Tapi ada orang yang bayar sampai RM250,000 pun ada. Mana kurang lebih RM70. Saya latte RM70. Ada orang sedekah sajalah. Kita bekerja bukan kerana nak cari untung sangat, tapi kerana kita nak dapat keuntungan di akhirat itu. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Banyak nak diterangkan, tapi masa pun tak mengizinkan. Tuan-tuan pun dah tak ada, dah mengantuk sangat dah gayanya. Sebagai kesimpulan, ayo seluruh warga Aceh sekalian, teruskan semangat bekerja, tunjukkan contoh yang baik kepada seluruh rakyat di Malaysia, bahawa dengan kerja kuat, meniaga cara betul, kita boleh jadi orang yang berjaya. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang dapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Ayo, kita bekerjalah dengan kuat. Kalau ingin jadi pokok paling tinggi, silakan jadi pokok yang, kalau ingin jadi pokok paling tinggi, kena bersedia ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput.
Rumput tidak ditiup angin, tapi hidupnya sentiasa dipijak orang. Pilihannya terserah di tangan kita, sama ada mau hijrah atau mau terus rebah. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini hendaknya diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Wa nawwir qulubana wa thabit imanana. Wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna. Wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.